Tapi tuan-tuan, dalam pada pembentangan bajet yang sangat menarik ini, ada juga pihak yang bangang. Aduh, ya aku tak tahulah macam mana dia ni boleh jadi ahli parlimen, tuan-tuan. Baik. Siapa? Wan Ahmad Faizal. Wan Ahmad Faizal akui keliru dengan pembentangan bajet 2024. Bukan keliru. Dia ni cadangkan kita cetak duit, tuan-tuan. Aduh. Ahli parlimen Macang. Oh, Macang. Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad mengakui beliau keliru dengan pembentangan bajet 2024 oleh Perdana Menteri. Menurutnya, ia berikutan ada beberapa fokus utama tidak disentuh secara spesifik. Walaupun ada beberapa perkara telah disentuh dalam pembentangan bajet rancangan Malaysia ke-12, tapi berharap akan ada huraian balik. Tetapi ia tidak berlaku. Sebagai contoh, mengenai pelaburan yang digembar-gemborkan sebelum ini mengenai Tesla dan sebagainya. Sebab kita tidak tahu adakah ia benar-benar turun ke bawah, iaitu kepada rakyat, katanya. Baik. Saya jawab. Tak payah Anwar jawab, saya jawab. Faizal, investment tak ada kena-mengena dengan bajet. Kau ni tahu ke tak tahu? Pelaburan tak ada kena-mengena dengan pembentangan bajet. Bajet ni adalah apa yang bakal kita... Ni saya nak ajar sikit lah Wan Ahmad Faizal lah kan. Ahli parlimen Macang ni kan. Kesian orang Macang. Bajet. Kau ni tidur ke dalam pembentangan bajet selama-lama ni? Aku yang bukan ahli parlimen ni, aku faham bajet tu. Bajet, dia akan bentangkan apa pendapatan yang kita mungkin boleh dapat daripada tahun depan 2024, dan apa perbelanjaan yang kita akan belanjakan pada tahun hadapan. So, pendapatan kita dapat daripada mana? Majoriti pendapatan kita daripada cukai. Majoriti pendapatan negara datang daripada cukai. Okey? Jadi daripada cukai itu kita calculate. Kita dapatlah jumlah berapa jumlah GDP yang kita mungkin boleh dapat pada tahun hadapan. Itu jumlah dia. Berapa kita jumlahkan. Okay. Itu unjuran kita. Now, Tesla datang itu pelaburan. Itu tak ada kena-mengena dengan cukai, tak ada kena-mengena dengan... Dia adalah cukai tu nanti ada. Berapa jumlah dia nak dilaburkan, berapa... Itu tak ada kena-mengena dengan bajet. Itu pelaburan. Kalau itu pun kau tak faham, macam mana kau dah jadi ahli parlimen? Patutlah kau keliru. Benda basic macam tu pun kau tak tahu. Dia sebenarnya macam ni, tuan-tuan. Dia keliru sebab dia tak tahu nak bangkang apa. Bajet ini terlalu baik sampai dia tak tahu nak bangkang apa. Sebenarnya, hakikatnya 1.1 bilion untuk tolong orang negeri-negeri kau settlekan masalah air. Yang 33 bulan, 2 tahun lebih kau orang tak boleh settlekan pun. Walaupun bajet kau 600 bilion keluar, 2 kali bajet keluar buat darurat, tak boleh settle masalah air. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali bajet, 2 kali bajet lah. Itu bajet itu tak kira sebab dia baru jadi Perdana Menteri. Ni bajet ini masuk bajet yang sebenar ini terus 1.1 bilion untuk selesaikan masalah air dekat negeri korang lah. Ni dia Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, tuan-tuan. Yang ini kau keliru. Bukan keliru, dia sendiri tak reti. Dia sendiri tak reti dengan benda-benda macam ni. Benda asas macam ni tak reti. Macam mana lah agaknya. Entahlah, tuan-tuan. Tapi tak apalah. Itulah level mereka. Okey. Ada satu benda besar juga dibentangkan semalam dalam bajet ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyebut mengenai subsidi. Untuk makluman kita, bahawa subsidi telah meningkat sebenarnya daripada 60 lebih bilion kepada 80 bilion untuk tahun ini saja. Jadi ada usaha untuk tahun hadapan bahawa akan ada rasionalisasi kepada subsidi dan juga pensasaran kepada subsidi. Okey, pensasaran kepada subsidi, di mana subsidi itu akan disasarkan. Now, isu dia apa, tuan-tuan? Saya baca tentang masalah subsidi bersasar ini, dan saya dengar ada beberapa profesor lah, ekonomis dan profesor dalam ekonomi
membentangkan isu ini sebelum kita jadi kerajaan, sebelum Pakatan Harapan jadi kerajaan. Dia kata isu yang paling besar kepada subsidi bersasar ini adalah, ataupun cabaran paling besar adalah tentang database. Tentang database. Okay. Sebelum saya pergi kepada database pengundi, database orang yang miskin dan yang kita nak sasarkan itu, saya nak baca perkara ini. Ramai M40 sudah jadi miskin bandar. Okey. Merak jalanan ni penulis lah, amat setuju bila kerajaan nak kaji semula berkaitan pengkelasan B40, N40 dan T20 yang selama ini hanya tengok kepada pendapatan semata-mata. Tambahan pula, pergerakan gaji atau pendapatan golongan N40 tidak selaju pergerakan peningkatan kos sara hidup dan kenaikan harga barang yang mencanak. Jadi, bila pengkelasan ini berterusan dibuat berdasarkan angka pendapatan isi rumah semata-mata, golongan M40 semakin tersempit dengan suasana ekonomi dan sara hidup. Pendapatan isi rumah M40 dalam lingkungan 7,000 hingga ke 10,000, tapi hidup seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Pulau Pinang, Johor Bahru telah menjerumuskan mereka menjadi B40. Faktor juga perlu ditengok kepada tanggungan untuk golongan M40. Kalau golongan M40 isi rumah sebulan dengan 6 anak yang masih belajar, mereka terpaksa membawa sewa rumah dan sebagainya. Baik. Baru-baru ini, Rafizi ada mengumumkan bahawa klasifikasi M20, M40, T20, B40 ni akan diubah. Bagaimana dan kenapa, apa signifikan dia dengan perkara yang saya sebut tadi berkenaan dengan isu subsidi bersasar? Cabaran kepada subsidi bersasar adalah bagaimana kita nak mengenal pasti siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Di sinilah, ini setahun ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kerja Rafizi. Ini kerja Rafizi ni. Orang kata raja formula. Inilah formula selama 1 tahun. Rafizi telah buat satu database dinamakan PADU. PADU database. PADU government database. Okay. Now, apa itu PADU? Okay. PADU ini adalah satu data rakyat di mana menggabungkan lebih 270 database daripada semua kementerian. Sama ada kementerian persekutuan, kementerian negeri, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, badan-badan berkanun, melalui data-data yang ada, semua dikumpulkan di bawah satu data yang dinamakan sebagai PADU. Kan? PADU ini adalah satu tempat lah untuk dia nak kumpulkan. Okey. PADU ini adalah pengkalan data utility kebangsaan. Alright. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan? So, daripada PADU ini, baru kita boleh betul-betul klasifikasikan rakyat kita. Macam kita sebut tadi, sebelum ini, siapa dia M40? M40 adalah mereka yang bergaji, contoh kita kata, tadi saya baca, gaji 7,000 ke 10,000, M40. Oh, dia kata, 7,000 ke 10,000, M40 lah. Isu dia, seorang yang bergaji, ambillah 7,000. Katakanlah dia gaji 7,000. Tapi dekat dalam rumah tu, isteri tak bekerja. Jadi ini pendapatan isi rumah. Kita sebut pendapatan isi rumah 7,000. Katalah suami dia pendapatan isi rumah 7,000. Isteri tak bekerja. Anak 6 atau 5, ambil 5, semua masih bersekolah. Dengan seseorang yang bergaji 7,000 juga, isteri tak bekerja, tetapi anak seorang dan dah grad, contoh. Dua-dua tinggal di area Kuala Lumpur, contoh. So, yang bergaji 7,000 anak seorang yang dah habis belajar, dengan gaji 7,000 anak 5 orang yang masih belajar, pendapatan mereka sebenarnya berbeza. Sebab itu, dia PADU ini nanti dan juga klasifikasi baru ini, dia akan menilai berdasarkan kepada take home salary dipanggil. Take home salary adalah dia akan melihat kepada berapa nilai bersih setelah ditolak semua kos. Baru kita klasifikasikan. So, ada kemungkinan gaji dia 7,000. Tetapi klasifikasi dia mungkin dia golongan dikira sebagai miskin bandar. So, tuan-tuan, satu hari nanti kalau tiba-tiba tuan-tuan diklasifikasikan sebagai miskin, janganlah tuan-tuan marah pula. Apa tujuan klasifikasi tersebut? Tujuan dia, itulah kita kata tadi, pensasaran kepada subsidi. So, ada kemungkinan, saya tak tahu mekanisme khusus, tapi ada kemungkinan sesiapa yang layak untuk menerima subsidi berkemungkinan akan dapat kad. Dan kad itu digunakan untuk tuan-tuan membeli subsidi. Dan mereka yang tidak layak, macam tadi Datuk Seri Anwar dalam bajet menyebut 50% subsidi elektrik. Sebelum yang baru-baru ni apa orang kata ada penyelarasan elektrisiti,
50% subsidi yang kerajaan letak dalam elektrik enjoyed by T20 yang paling kaya. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, rumah orang T20 yang betul-betul T20 yang level 1 lah, yang ada yang level bawah juga, yang betul-betul kaya ni, aircon berapa? Belum kita tengok dia punya lampu, mungkin apa orang kata hiasan-hiasan dia, mungkin sebulan dia bayar 2-3 ribu elektrik saja. So 2-3 ribu elektrik, majority of it kerajaan yang subsidi, tapi dia kaya. Sedangkan orang miskin, mungkin dia ada tak pakai aircon, pakai kipas angin. Akhirnya subsidi tadi tu orang kaya tu enjoy more daripada orang miskin. So apa kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ni buat? Dia buat mana-mana T20 yang mana pendapat dia punya bil lebih 700, dia tak enjoy, dia tak akan dapat subsidi. Bawah 700 dapat subsidi. Kenapa? So kalau dia dah kaya, setakat nak bayar gaji bil 2-3 ribu tu dia tak ada isu. Orang kaya yang komplain bayar bil mahal, dia bukan orang kaya, tuan-tuan. Dia sama ada kaya, dia tak kaya tapi buat-buat kaya, atau dia kedekut. Dia dua je. Tapi orang betul-betul dia tak kisah. Okey lah, tak kisahlah. Bil tak, setakat berapa? 2,000. 2,000 tak ada hal. Serius saya cakap, kalau orang tu betul-betul kaya, setakat jumlah tu dia tak ada masalah. Betul saya kata. Tetapi rakyat bayar 2-300 pun, rakyat akan terasa. Itu kita kena faham. So sebab itu pengklasifikasian itu semula itu sangat penting. Tuan-tuan tanya setahun ini kerajaan Pakatan Harapan ni buat apa? Bajet ini sebenarnya banyak mendedahkan apa yang sebelum ini. Ni benda yang kita buat ni kerajaan sebelum ini tak pernah buat. Apa yang kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan ini buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim Rafizi Ramli dan sewaktu dengannya ni buat, kerajaan sebelum ini tak pernah fikir pun. 270 agensi, termasuk federal, state dan juga badan berkanun, digabungkan database mereka di bawah padu, dan daripada situ dia kaji siapa layak, siapa tak layak, siapa miskin, siapa tak miskin, siapa yang mampu, siapa tak mampu sebenarnya. Di sini baru kita akan nampak pengklasifikasian yang betul. Ini tuan-tuan, ini yang kita kena faham dan kita kena tahu. Baik, kita pergi kepada politik pula. Baik, kita pergi kepada scene politik.